Dalam dunia hiburan Malaysia yang penuh kilau dan glamour, hanya segelintir bintang yang mampu menyinar melampaui batas biasa. Dan Neelofa ialah salah satu daripadanya. Namun kini, di usia 36, ketika namanya sepatutnya sedang memuncak di puncak populariti, sesuatu yang amat mengejutkan berlaku. Dia lenyap. Tiada kemunculan di kaca televisyen. Tiada suara di radio. Tiada jejak di sebarang program hiburan. Yang tinggal hanyalah bayangan kehidupan mewahnya, yang begitu mempesona, dan cerita-cerita spekulatif yang bertebaran seperti serpihan kaca kristal, berkilauan, tetapi sukar dicantumkan. Neelofa tidak pernah menjadi selebriti biasa. Sejak awal kemunculannya, dia sudah membawa aura eksklusif, bukan sekadar wajah cantik di skrin, tetapi ikon gaya hidup, usahawan berjaya dan simbol kecanggihan. Rumah agam bernilai jutaan ringgit di kawasan elit Damansara Heights, koleksi beg tangan mewah edisi terhad Hermes dan Chanel, serta kereta-kereta eksotik seperti Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, dan Rolls-Royce Cullinan. Semuanya menjadi sebahagian daripada naratif hidupnya yang bagaikan dongeng moden. Setiap langkah Neelofa dipenuhi sentuhan kemewahan. Perjalanan pribadinya tidak pernah melibatkan kelas ekonomi. Jet pribadi sering menanti di landasan Subang Sky Park, membawa dirinya dan pasukan kecil yang setia ke destinasi-destinasi eksotik dunia. Dari percutian pribadi di Maldives, sesi rawatan wajah di sebuah klinik eksklusif di Geneva, hingga pembelian barangan kemas di butik tertutup di Paris. Di Instagram, gambarnya di penthouse Dubai atau atas dek kapal layar mewah di Capri disambut dengan kekaguman dan rasa ingin tahu dari para peminat. Namun, semua ini hanya tinggal kenangan maya, kerana akaunnya kini telah disenyapkan, seperti dirinya. Apa yang membezakan Neelofa dengan ramai selebriti lain ialah bagaimana dia mengubah gaya hidup mewah menjadi satu bentuk komunikasi tersirat. Dia tidak sekadar menunjukkan kekayaan. Dia menjadikan kekayaan itu sebagai bahasa. Bahasa keyakinan, kuasa, dan pemilikan penuh terhadap nasib sendiri. Majelis-majelis eksklusif yang dianjurkannya diadakan di lokasi rahasia, hanya dihadiri golongan terpilih, dan makanan dihidang oleh chef bertaraf Michelin yang diterbangkan khas. Koleksi bajunya pula dipesan terus dari rumah fashion terkemuka, dengan ukuran khas dan label tertera namanya. Namun, dalam kemuncak kehebatan inilah bermulanya kesunyian yang aneh. Peminat mula perasan, tiada lagi jemputan televisyen, tiada lagi pelancaran produk, tiada lagi temu bual atau IG Live. Wartawan hiburan mencari-cari, tetapi semuanya menemui jalan buntu. Ada yang mengatakan dia kini menetap sepenuhnya di luar negara, mengasingkan diri daripada dunia yang pernah mengangkatnya. Ada pula sumber dalaman mendakwa dia sedang membina empayar perniagaan gaya hidup yang lebih rahsia dan tertutup, mungkin di Switzerland, mungkin di Arab Saudi. Namun tiada satu pun yang dapat disahkan secara rasmi. Dalam dunia yang penuh spekulasi ini, cerita tentang Neelofa menjadi lebih menarik berbanding kemunculannya yang sebenar. Ada yang menyebut dia telah membeli sebidang tanah pribadi di New Zealand seluas ratusan ekar dengan ladang lavender, villa modern minimalis, dan kolam renang air panas semula, jadi yang tidak pernah ditunjukkan kepada umum. Di sana, dia kononnya hidup dalam keheningan mutlak, ditemani hanya ahli keluarga terdekat dan sistem keselamatan pribadi canggih yang melindungi kawasan itu dari sebarang pencerobohan luar. Malah, terdapat desas-desus mengatakan Neelofa sedang membina kerajaan senyap. Sebuah gaya hidup ultra mewah yang tidak memerlukan perhatian media, tidak bergantung pada peminat, dan tidak terikat kepada apa-apa kontrak hiburan. Dia dikatakan memesan barangan kemas bernilai ratusan ribu dolar secara rahsia, dihantar melalui jet khas terus ke lokasi rahsia.
Ada yang menyebut dia kini memiliki koleksi permata langka yang lebih bernilai daripada mana-mana museum pribadi di Asia Tenggara. Namun persoalan tetap tergantung. Mengapa seorang ikon besar seperti Nilofa memilih untuk menghilang ketika segala-galanya berada di kemuncak? Apakah dia hanya bosan dengan sorotan lampu pentas yang tidak pernah padam? Atau adakah dia sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia hiburan yang kita kenali? Mereka yang rapat dengan Nilofa hanya mampu menggeleng dan tersenyum apabila ditanya. Dia baik-baik saja, kata seorang sahabat lama. Tapi, bila dia kembali, itu rahasia yang hanya dia sendiri tahu. Hingga ke hari ini, pelbagai teori terus tersebar. Ada yang mengatakan dia kini sedang menetap di sebuah pulau pribadi di Greece, mengurus syarikat pelaburan yang dinamakan sempena namanya. Ada pula yang percaya dia telah berpindah ke kehidupan spiritual yang ekstrim, jauh dari dunia fashion dan kamera. Tetapi yang pasti, nama Nilofa tetap terpahat sebagai salah satu simbol kemewahan terbesar dalam sejarah selebriti Malaysia. Dan kini, kemewahan itu hanya tinggal jejak, samar-samar, mempesona, dan membingungkan. Sebelum lenyap dari radar hiburan Malaysia, Nilofa telah pun mencipta satu legasi yang sukar ditandingi, bukan sahaja sebagai selebriti, tetapi juga sebagai perintis dalam dunia perniagaan dan gaya hidup mewah yang menjadi idaman ramai. Setiap langkah dalam hidupnya dirancang dengan teliti, seolah-olah dia sedang menulis skrip untuk sebuah drama epik yang penuh simbolisme dan kemegahan. Segalanya bermula selepas kejayaan fenomenal jenama tudung Nilofa yang bukan sahaja menggegarkan pasaran tempatan, malah menembusi pasaran antarabangsa. Pendapatan tahunan syarikat mencecah puluhan juta ringgit, dan wajah Nilofa mula muncul bukan hanya di papan iklan, tetapi juga di majalah perniagaan prestige. Tidak lama selepas itu, dia menubuhkan syarikat pelaburan pribadi yang mula membeli hartanah di London, Dubai, dan Paris. Kebanyakannya atas nama syarikat luar pesisir yang sukar dijejaki. Di Kuala Lumpur, rumah agam 3 tingkatnya menjadi bualan ramai. Terletak di puncak bukit persendirian, rumah itu lengkap dengan lift kaca, dinding marmar Carrara, siling berlapis emas 24 karat, dan sistem bunyi Bang & Olufsen tersembunyi di setiap sudut. Garaj bawah tanah menempatkan barisan kereta mewah. Sebuah Ferrari Portofino merah menyala, Range Rover Autobiography edisi langka, serta Tesla Model X yang diubah sesuai dengan kemasan kristal Swarovski. Tapi semua itu hanyalah permulaan. Nilofa juga mula membina hubungan dengan tokoh-tokoh elit dari dunia Arab dan Eropah. Di acara amal di Doha, dia dilihat duduk di meja utama bersama anak-anak Sheikh Qatar. Di Festival Film Cannes, dia hadir dalam gaun custom dari Elie Saab, diiringi oleh seorang penasihat image dari Itali, dan 2 pengawal pribadi yang sentiasa menjaga jarak 5 langkah di belakang. Satu peristiwa yang menjadi titik perubahan ialah Majlis Ulang Tahun ke-33 Nilofa, sebuah acara tertutup yang berlangsung di sebuah istana lama di Marrakesh, disewa khas selama 3 hari. Para tetamu diterbangkan menggunakan jet sewaan dari Emirates, dan sepanjang majlis, makanan disediakan oleh 5 chef, terkenal dari pelbagai negara. Bunga mawar putih diterbangkan dari Belanda setiap pagi, dan setiap bilik dilengkapi dengan wangian istimewa, hasil adunan pribadi yang dicipta oleh seorang master perfumer dari Paris. Tidak ada satupun gambar dari acara itu yang dibocorkan ke media. Semuanya kekal eksklusif dan penuh misteri. Namun dalam kemewahan yang bergemerlapan itu, muncul satu pola baharu. Nilofa mula menarik diri dari dunia awam. Selepas kontrak pengacaraan terakhirnya tamat, dia menolak semua tawaran sambungan. Tidak ada lagi pelancaran tudung secara besar-besaran, tiada lagi kerjasama dengan selebriti tempatan.
Bahkan, dia melepaskan hak milik kepada beberapa syarikat yang diasaskannya. Semuanya dipindahkan ke entiti luar pesisir yang tidak diketahui umum. Dalam satu temu ramah terakhir sebelum menghilang, Nilofa pernah menyebut secara bersahaja, kehidupan sebenar bermula apabila kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada sesiapa pun. Ayat itu kemudian menjadi perbualan hangat di kalangan peminat dan media. Apakah ia satu petanda bahawa dia sudah merancang untuk menjauhkan diri dari segala sorotan? Mereka yang pernah bekerja rapat dengannya mengakui bahawa Nilofa sangat obses dengan kawalan. Dia bukan sekadar merancang penampilannya di khalayak, tetapi juga setiap detik kehidupannya, dari makanan yang diambil, masa dia muncul di tempat awam, sehinggalah cahaya lampu dalam bilik hotel yang perlu mengikut suhu warna tertentu agar wajahnya sentiasa kelihatan sempurna di kamera. Satu fakta menarik yang tidak diketahui ramai ialah Nilofa memiliki beberapa pangsa puri rahsia di kota-kota utama dunia. Di Manhattan, dia mempunyai lot kediaman bernilai $10 juta Amerika di 157 Tower dengan pemandangan terus ke Central Park. Di London, dia menetap di Knightsbridge, hanya beberapa langkah dari Harrods. Pangsa puri ini dilengkapi dengan sistem keselamatan biometrik dan pengurusan eksklusif yang memastikan tiada siapa boleh menghampiri tanpa jemputan. Ada yang mengatakan Nilofa tidak pernah betul-betul hilang. Dia hanya memilih untuk hidup dalam satu realiti lain yang hanya boleh dicapai oleh mereka yang mempunyai kekayaan, kuasa dan pengaruh. Dia masih bergerak, masih aktif, tetapi di belakang tabir, mengawal perniagaan, melabur secara senyap, dan mengurus harta bernilai ratusan juta ringgit di seluruh dunia. Seorang bekas stafnya pernah mendedahkan, setiap keputusan dalam hidup Nilofa diambil bukan berdasarkan emosi, tapi strategi. Bila dia senyap, itu bermakna dia sedang mencipta sesuatu yang lebih besar dari apa yang orang ramai boleh bayangkan. Kini, setelah sekian lama, namanya tidak lagi dikaitkan dengan sebarang aktiviti hiburan, semakin ramai yang tertanya-tanya, adakah ini satu bentuk evolusi Nilofa? Daripada seorang artis kepada ahli perniagaan dan akhirnya menjadi ikon eksklusif yang hanya dapat disentuh oleh segelintir golongan terpilih? Kisah kemewahan Nilofa tidak lagi sekadar tentang wang atau kekayaan. Ia sudah menjadi satu naratif tentang kuasa kendiri, tentang pengunduran yang terancang, dan tentang bagaimana seseorang wanita boleh menguasai bukan sahaja pentas dunia hiburan, tetapi juga realiti dirinya sendiri. Dan ketika dunia masih menunggu kemunculan semulanya, dia tetap diam. Diam, tetapi tidak pernah dilupakan. Di balik semua kemewahan yang menakjubkan itu, tersembunyi satu sisi yang jarang dipertontonkan oleh Nilofa, sisi manusiawinya. Di mata ramai, dia adalah lambang kejayaan moden. Seorang wanita muda, cantik, kaya, dan berpengaruh. Namun bagi Nilofa sendiri, kejayaan bukan hanya tentang angka dan publicity, tetapi tentang kebebasan. Kebebasan untuk memilih diam. Kebebasan untuk tidak menjawab. Kebebasan untuk hilang bila dunia menjadi terlalu bising. Setiap pagi di villa eksklusifnya di kawasan persendirian Montreux, Switzerland, Nilofa bangun seawal jam 5.30 pagi. Dingin subuh di kaki pergunungan Alpen memeluk tubuhnya yang berselimut kaftan sutera longgar berwarna pastel. Dia berjalan perlahan ke tingkap kaca, panorama selebar dinding yang menghadap ke Tasik Leman yang tenang. Satu cawan teh Darjeeling disediakan oleh pembantu pribadi Jepunnya, Yuki, yang sudah tahu bahawa pagi Nilofa tidak perlukan kata-kata, hanya ketenangan. Dia duduk bersila di atas permaidani Persion berusia lebih 200 tahun yang dibelinya dari Istanbul. Di hadapannya ialah sehelai jurnal kulit berwarna biru tua, tempat dia meluahkan segala yang tidak pernah sempat dikongsi kepada dunia.
Di dalam jurnal itu, dia menulis bukan sebagai seorang selebriti, tetapi sebagai seorang wanita yang rapuh, yang pernah menangis dalam diam, yang pernah rasa sesak dalam dunia, yang terlalu ingin memiliki dirinya. Kadangkala, aku rindu jadi manusia biasa, yang boleh masuk kedai tanpa ada kamera, yang boleh bercakap tanpa orang tafsir. Tapi aku tahu, aku sendiri yang memilih jalan ini. Tulisan tangannya kecil, kemas, tapi mencerminkan satu bentuk tekanan batin yang dia pelihara dengan sangat rapi. Seperti taman bunga rahsia di tengah gurun. Pada waktu siang, Nelova tidak sibuk seperti dulu. Tiada jadwal rakaman, tiada temu bual, tiada skrip hafalan. Sebaliknya, dia mengurus pelaburan-pelaburan senyapnya, termasuk rangkaian hartanah di Monaco dan kepentingan dalam syarikat teknologi kesehatan di Jerman. Komputernya yang diletakkan di atas meja kayu jati khas dari Bali dipenuhi dengan graf saham, laporan bulanan, dan panggilan video tertutup dengan penasihat keuangan antarabangsa. Namun, meski sibuk dengan dunia angka, ruang hati Nelova masih dihuni oleh pertanyaan-pertanyaan pribadi. Di manakah arti sebenar cukup? Bila segalanya telah dimiliki, dari mahkota kejayaan hingga kekayaan yang tidak habis 7 keturunan, apa lagi yang tinggal? Soalan-soalan ini sering berputar dalam kepalanya saat dia duduk bersendirian di tepi tasik, dalam diam, ditemani angin yang membawa bau salji dari pergunungan jauh. Pada suatu petang musim luruh, Nelova berdiri di balkoni villa pribadinya sambil mengenakan jubah bulu angsa lembut berwarna kelabu perak. Daun-daun keemasan gugur satu persatu, melambangkan perubahan musim, sama seperti perubahan dalam hidupnya. Suaranya perlahan, hampir berbisik ketika dia menulis dalam jurnalnya, "Aku dikelilingi segalanya, tapi yang aku cari hanyalah keikhlasan. Dunia hiburan terlalu banyak topeng, dan aku letih memakainya." Ada ketikanya, dia membuka semula album-album gambar lama. Saat dirinya masih aktif, tersenyum di karpet merah, dikerumuni wartawan dan peminat yang menjerit namanya. Namun, tatkala gambar-gambar itu dilihat dengan mata hati, dia sadar bahwa senyum yang dipamerkan tidak selamanya bermaksud bahagia. Ada tekanan yang datang bersama popularity. Ada luka yang tidak berdarah, hanya dirasai setiap kali dia berseorangan. Kehidupannya hari ini, meski penuh emas dan intan, masih menyimpan kesunyian yang hanya difahami oleh mereka yang pernah berada di puncak. Kadangkala, dia termenung di ruang perpustakaan kecil di rumahnya, membelek naskah-naskah tulisan Jalaluddin Rumi dan Paulo Coelho yang menjadi teman setia sejak bertahun. Dalam kata-kata mereka, dia menemui ketenangan yang tiada dalam tepukan peminat mahupun kilauan lampu pentas. Dia tidak benci pada masa silamnya, tidak juga lari daripada dunia yang membesarkannya. Tetapi dia memilih untuk mengasingkan diri. Kerana hanya dalam kesunyian dia akhirnya merasa bebas. Bebas daripada tuntutan, bebas daripada ekspektasi, bebas daripada keinginan untuk sentiasa menjadi sempurna. Dan walaupun tiada sesiapa tahu bila atau apakah Nelova akan muncul kembali, satu perkara pasti, dia belum selesai menulis kisahnya. Dunia hanya melihat bab pertama, yang penuh kilau, penuh prestij. Tetapi di balik bab itu sedang terbina satu naratif baru. Tentang pencarian makna dalam diam. Tentang kemewahan yang bukan untuk ditayang, tetapi untuk dirasa sendiri. Dalam sunyi, dalam tenang, dalam renungan panjang yang hanya dia sendiri faham. Walau kehidupan Nelova kini seakan beralih ke dimensi lain, lebih senyap, lebih eksklusif, lebih pribadi, ada sesuatu yang tetap membayangi setiap geraknya. Sebuah misteri yang perlahan-lahan tumbuh di balik kemewahan dan kesempurnaan yang tersusun rapi. Dunia mula memperkatakan tentang kehilangannya, tetapi yang lebih menarik
bukan sekadar kemana Nilofa menghilang, Zrenia, melainkan mengapa? Beberapa tahun kebelakangan ini muncul corak aneh yang diperhatikan oleh pemerhati media dan bekas kenalannya. Ada siri transaksi luar biasa melibatkan nama Neelova, pembelian tanah di Patagonia, atas nama sebuah syarikat yang berdaftar di Liechtenstein, derma besar, tanpa nama ke Yayasan Hak Wanita Islam di Afrika, bahkan penglibatan tidak rasmi dalam proyek pembangunan spiritual di Iceland. Anehnya, semua ini dilakukan tanpa jejak media sosial, tanpa kenyataan rasmi, tanpa sebarang pengesahan, seolah-olah dia kini wujud dalam ruang yang tidak dapat disentuh oleh dunia biasa. Apabila ditanya, bekas pengurus pribadinya hanya menjawab, "Apa yang kamu tahu tentang Nilofa? Mungkin cuma 1% dari apa yang dia sedang jalani sekarang." Lebih mengelirukan, beberapa individu dari dunia perniagaan elit di Eropa menyatakan mereka pernah melihat Nilofa menghadiri majelis tertutup di Geneva bersama tokoh-tokoh geopolitik dan pelabur yang terlibat dalam proyek-proyek peringkat global. Namun tiada gambar, tiada bukti rasmi, hanya kenyataan samar-samar. Cukup untuk menyalakan khabar angin, tetapi tidak pernah menjelaskan apa-apa. Salah seorang yang pernah menjadi preka dalaman kediaman Nilofa di Madrid berkongsi satu cerita yang aneh. Dia minta satu bilik khas, tak besar, hanya muat satu meja batu dan lilin di setiap penjuru. Tapi yang pelik, dinding bilik itu dilapisi kain hitam baldu dan tidak ada cermin langsung. Bila saya tanya, dia kata bilik itu bukan untuk berdoa atau meditasi, tapi untuk melupakan diri. Saya tak pernah dengar jawapan macam tu. Apa maksudnya melupakan diri? Adakah Nilofa sedang berusaha meninggalkan bukan hanya dunia hiburan, tetapi identiti asalnya? Adakah dia sedang mencipta satu versi baharu Nilofa, bebas dari semua sejarah dan tanggapan umum? Kehidupan digitalnya juga menjadi topik perbualan dalam kalangan penggodam elit dan penyiasat teknologi. Dalam dunia yang segalanya disimpan di awan dan disalurkan melalui algoritma, Nilofa seakan telah menghapuskan dirinya sendiri dari sistem. Akaun bank utama dibekukan sendiri, identiti dalam talian dipadam, malah jejak GPS dari telefon pintar dikaburkan melalui sistem security Switzerland yang biasanya hanya digunakan oleh diplomat tinggi. Namun, lebih ganjil ialah satu projek misteri yang hanya dikenali dengan kod nama Projek Zahara. Dokumen-dokumen yang tertiris di Darknet menunjukkan nama Nilofa tersenarai sebagai pemegang saham rahasia dalam projek itu, yang menurut beberapa laporan melibatkan pembinaan sebuah komuniti eksklusif berasaskan spiritual dan teknologi tinggi di utara Finland, tertutup kepada umum dan hanya boleh diakses dengan jemputan khas dari Dewan Dalaman. Siapakah yang berada di sebalik projek itu? Dan mengapa Nilofa, seorang bekas pengacara dan usahawan tudung, kini dikaitkan dengan rangkaian yang kelihatan seperti campuran antara utopia, eksperimen sosial, dan kultus modern? Lebih menimbulkan tanda tanya ialah satu rakaman CCTV, tidak bertarikh yang muncul dalam satu forum tertutup. Memperlihatkan seorang wanita bertudung, mirip Nilofa, berada di sebuah stesen kereta api bawah tanah di Vienna. Berseorangan, tanpa pengawal, membawa satu beg kulit kecil. Wajahnya tenang, tetapi matanya seolah menyorokkan 1000 rahasia. Rakaman itu menimbulkan debat. Adakah dia sedang melarikan diri? Atau sedang menuju ke sesuatu yang lebih besar daripada segala yang pernah kita bayangkan tentang dirinya? Apa yang membuat cerita ini terus hidup? Bukanlah fakta, tetapi kekosongan di antara fakta. Ruang kosong yang dipenuhi oleh spekulasi, tafsiran, dan perasaan tidak selesai. Seolah-olah hidup Nilofa kini bukan lagi tentang kenyataan, tetapi tentang teka-teki. Dan disinilah letaknya daya tarikan Nilofa hari ini. Bukan sebagai seorang selebriti,
bukan juga sebagai usahawan berjaya, tetapi sebagai satu enigma yang hidup, sebuah kisah yang terbuka dan belum pernah benar-benar diberi penutup. Dalam sunyi yang tidak pernah dijelaskan, dalam kemewahan yang tidak pernah dipamer, dalam renungan panjang di tempat-tempat yang tiada siapa tahu, Neelofah terus wujud, bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasa. Dan kita, sebagai penonton kisahnya, hanya mampu menunggu dalam persoalan, dalam ketakjuban, dan dalam misteri yang masih belum selesai. Hari-hari terus berlalu. Nama Neelofah kini jarang disebut di televisyen, bahkan tidak lagi menjadi tajuk utama di media sosial. Namun di beberapa ruang kecil, forum perbincangan elit, bisik-bisik kalangan bekas rakan industri, malah di antara pelancong yang pernah terserempak dengan sosok misteri di lapangan terbang Zurich, nama itu tetap hidup. Bukan sebagai selebriti, bukan juga sebagai figura umum, tetapi sebagai satu simbol yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Di sebuah kafe senyap di Reykjavik, seorang wanita bertudung putih duduk memerhati langit senja. Pelayan yang mengambil pesanannya mengatakan dia bercakap lembut dalam bahasa Arab bercampur Melayu. Tak ramai perasan wajahnya, tapi seorang pengembara dari Asia Tenggara menatap lama dan tak pernah pasti sama ada itu hanya kebetulan atau satu momen di ambang kenyataan dan khayal. Sementara itu, di dalam bilik kecil berhias sederhana di tengah kota lama Granada, seseorang membuka jurnal berkulit biru tua dan menulis. Ada cerita yang tak perlukan pentas. Ada kehadiran yang cukup dengan ketiadaan. Tiada tanda tangan, tiada tarikh. Tapi tulisan itu terasa dikenali. Dan disinilah semuanya berhenti. Atau mungkin hanya berhenti seketika. Kerana kisah yang terlalu sempurna untuk dimiliki sepenuhnya, selalunya tidak ditamatkan. Ia dibiarkan terbuka. Cukup untuk membuat kita terfikir, bertanya, menanti. Dan pada suatu hari nanti, mungkin akan muncul satu petunjuk kecil yang membawa kita kembali ke halaman yang belum ditutup itu. Atau mungkin tidak,